melihat siapakah Imam Al-Ghazali. Mungkin dalam masa yang ringkas sebelum kita masuk permulaan, Imam Al-Ghazali rahimahullah hidup pada zaman Khilafah Abbasiyah. Pada ketika itu diperintah oleh pemerintah Seljuk, yang mana pusat pemerintahannya adalah di Baghdad. Beliau mempunyai seorang abang dan hidup dalam keadaan sederhana. Ayah dibesarkan oleh seorang ayah yang cukup tekun dan cukup prihatin terhadap perkembangan agama anaknya. Jadi ayah beliau meninggal ketika beliau kecil. Jadi ini dan abangnya ini diwasiatkan oleh ayahnya untuk dijaga oleh kawan ayahnya. Dan kawan ayahnya ini seorang ahli zuhud, ahli yang bertakwa, seorang boleh kata orang yang warak. Dia kata, aku tinggalkan kepada engkau harta sekian-sekian untuk engkau besarkan anak aku. Yang pasti aku nak engkau azan ke mereka agama, sehinggalah sampai habis duit pun tak apa. Kemudian syekh ini pun besarkanlah mereka berdua sampailah apabila duit dah habis. Syekh itu kata, sekarang ni duit yang bapa engkau tinggalkan dah habis. Aku ni pun hidup seadanya, tak mampu nak tanggung kamu ni. Maka pergilah kamu menuntut ilmu di madrasah. Ketika itu di Tus ini sekarang di Iran, yang dalam salah satu daripada wilayah Khorasan juga di Iran. Iran pada ketika itu terkenal dengan tempat ilmu dan ulama. Banyak ulama-ulama daripada Iran pada satu ketika dahulu. Iran dan Iraq ini dulu kira satu kawasan. Kemudian mereka pun masuk sekolah. Kenapa masuk sekolah? Kerana sekolah ini tanggung, tajam, free. So jadi mereka ni masuk sekolah asalnya untuk nak hidup. So mereka tak ada duit. So abang-abang dia dan abangnya masuk sekolah agama untuk ditanggung kehidupan mereka sepenuhnya. Dan sehinggalah apabila mereka graduate itu, barulah mereka mula mencari hidup sendiri ataupun mula berdikari sendiri. Jadi dia mulakan kehidupannya di Tus ini kita sebut di Iran, dan kemudian masuk sekolah dengan abangnya, macam sekolah asrama agama lah lebih kurang, dan belajar ilmu agama secara keseluruhan. Kerana zaman dahulu madrasah mereka ini bukan madrasah yang satu-satu ilmu sahaja, tapi biasa madrasah semua ilmu dia belajar. Satu hari apabila dia dah habis dan diulang ketika dia nak balik daripada Jurjan ni tempat dia belajar sebelum ini, dia balik untuk nak pergi ke Tus. Dia bawa bersamanya ada beg besar, ada kitab dari situ. Kitab itu adalah namanya Ta'liqah, nota yang ditulis sepanjang pengajian dia. Maknanya Imam Al-Ghazali setiap kali menghadiri kelas ada dia punya nota disimpan. Satu hari macam biasa zaman dulu tak berapa aman, ada pencuri nak ambil apa? Nak curi barang ni. Nak curi barang ni. Kemudian termasuklah yang dicuri itu adalah beg yang ada nota-nota catatan Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali pergi jumpa pencuri itu. Dia kata, kau nak ambil apa kau ambil lah, tapi kau jangan ambil aku punya beg ni, dalam ni ada aku punya segala catatan yang aku belajar selama ini. Kemudian ada apa yang penting sangat dalam catatan itu? Dia kata, ini adalah segala catatan-catatan ilmu yang telah aku dapatkan selama tempoh pembelajaran aku. Kemudian yang si pencuri itu pun kata, dah kalau engkau kata engkau ni berilmu, kalau aku boleh ambil kau tak ada masalah. Sepatutnya ilmu itu ada bukan di dalam catatan. Dia pun tersentak. Jadi pencuri itu pun dia pulangkan balik. Pencuri itu pulangkan balik. Tapi dia sendiri merasakan bahawa itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia kata, sejak itu aku terus menghafal segala yang aku belajar. Belajar je hafal terus. Dan sebab itu dari tadi Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian beliau setelah pelajaran di Jurjan itu kembali ke Tus, kemudian pergi ke Naisabur untuk melanjutkan pengajian, mungkin peringkat yang lebih tinggi. Dan di sana beliau bertemu dengan gurunya yang paling agung, iaitu
Al-Imam Al-Haramain Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini adalah imam kepada guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah, belajar selama beberapa tahun sehingga Imam Al-Juwaini meninggal dunia. Kemudian daripada situ baru dia mula untuk mengajar. Dimula untuk mengajar dan dipanggil untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini adalah salah satu sekolah yang paling penting pada zaman itu, kerana pada zaman itu khalifah-khalifah sangat mengutamakan ilmu-ilmu agama. Mereka khalifah pada ketika itu adalah Nizamul Mulk. Dia membuka Madrasah Nizamiyah yang menghimpunkan para ulama dan mengajar di situ untuk menghidupkan budaya-budaya ilmu itu dihidupkan. Belajar selama beberapa tahun, sampailah umur beliau 38 tahun. 38 tahun beliau mendapat satu, mungkin istilah itu sekarang ni ibarat macam depression, macam lah maknanya beliau mula mempersoalkan apakah yang dibuat selama ini. Seolah-olah nak kata selama ini tidak berapa berbaloi pengajian agama, belajar, mengajar, menulis. Banyak kitab tulis dah. Banyak kitab sudah beliau tulis. Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk pergi haji. Yang dikata cukup. Maknanya pada ketika itu gajinya besar. Kalau gaji kita kalau sekarang ni mungkin kalau level pegawai kerajaan mungkin level turun lah. Turun 1, turun 2, puluh-ribu. Jadi beliau berjalan tu anak murid keliling belakang ikut. Maknanya semuanya itu adalah satu bentuk tahap pencapaian yang cukup tinggi pada umur yang muda. 38 tahun dah mencapai tahap itu, dan dia sudah pun berdebat dengan para ulama dan mengalahkan semua ulama-ulama yang berdebat dengan dia di dalam ilmu. Semuanya terkalahkan. Walaupun begitu tetap tidak mendapat satu. Dia ada satu persoalan. Apakah jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana? Adakah betul jalan ini? Kemudian dia sendiri sebut di dalam salah satu kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal, aku melihat diriku pada ketika itu seolah-olah semua yang aku lakukan tidak ikhlas. Dan kalau begitu aku rasa aku ni memang celaka lah. Yang maknanya seolah-olah aku ni kalau beginilah aku punya cara sampai mati aku tidak akan selamat. Dalam masa yang sama dia adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian beliau membuat keputusan 6 bulan berfikir membuat keputusan. Akhirnya tinggalkan kelas, tinggalkan family, tinggalkan kemasyhuran, tinggalkan jawatan. Anda cuma tinggalkan dan tinggalkan keluarganya dengan duit yang ada untuk dihidup. Kemudian dia musafir pergi ke Syam, Damsyik. Dan kemudian setelah itu pergi haji, kemudian kembali ke Syam, berhijrah, beruzlah, meninggalkan manusia, meninggalkan kelas selama 10 tahun. Dan beliau duduk di mana? Duduk di Damsyik, di Masjid Umawi. Ada satu macam bahagian menara, duduk tingkat atas sekali. Kat situ lah beliau menulis Ihya Ulumuddin. Tak jumpa siapa-siapa, tak mengajar siapa-siapa. Bahkan ada satu hari pakaiannya lusuh, pakaian orang sufi, pakaian lusuh yang tidak dikenali, orang tak kenal dia. Sampai satu hari ni dengar pengajar masjid tu, syekh yang mengajar itu pada ketika itu mengatakan Imam Al-Ghazali pernah menyebut di dalam kitabnya. Dengan nama dia kena sebut, dia terus keluar. Walaupun orang tak kenal pun dia. Dan orang tak kenal pun dia, tapi nak kata dia punya mujahadah, dia seolah-olah dia tak nak langsung menaikkan ataupun merasakan dirinya itu besar, sehinggalah mengasingkan diri daripada manusia selama 10 tahun. Dan setelah 10 tahun itu, di dalam tempoh 10 tahun beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kembali ke tempatnya mengajar di Naisabur, kemudian balik ke Tus dan mengajar di Tus selama setahun 2 tahun. Pada tahun 505 beliau meninggal dunia pada umur 55 tahun. Jadi beliau meninggal dunia setelah itu meninggalkan banyak khazanah-khazanah ilmu yang cukup banyak, dan di antara khazanah ilmu yang paling besar yang ada pada hari ini adalah Ihya Ulumuddin yang menceritakan mengenai perihal ilmu agama, bukan ilmu agama, menghidupkan ilmu agama. Seolah-olah ilmu yang ada ini adalah ibarat biji benih, dan beliau lah yang menyiramnya untuk dihidupkan semula, kerana melihat perihal pada ketika itu umat dalam keadaan lesu. Dan dia pun kata, ni tak nak sampai bila aku nak duduk sorang-sorang, sampai bila aku nak memperbaiki diri aku, sedangkan racun sudah tersebar, kejahilan sudah meluas, masyarakat memerlukan rawatan. Jadi dia pun mengajar semula setelah tempoh 10 tahun. Sebab itu sebenarnya uzlah ini
bukanlah bertujuan untuk selama-lamanya beruzlah, selama-lamanya mengasingkan daripada manusia, tetapi dia adalah satu perkara tempoh tertentu untuk merawat dan mencari diri. Sebelum ini mengenal Allah secara tulisan dan ilmu, tetapi perjalanannya 10 tahun ini mengenal Allah secara ma'rifah ini lebih tinggi lagi, mengenal secara hakikat. Barulah dia boleh menulis kitab-kitab yang hebat-hebat ataupun tulisan-tulisan yang betul-betul bekas di dalam jiwa manusia, bukan sekadar menambahkan ilmu, tetapi mengembalikan manusia yang lebih besar lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan memulakan insya-Allah pengajian kita Ihya Minhajul Abidin. Mudah-mudahan selepas 3-4 tahun ataupun mungkin 5 tahun kita habis kitab ini dan bercadang kita akan sambung pula insya-Allah Ihya Ulumuddin pula setelah ini insya-Allah. Mudah-mudahan lagi tebal berapa belas tahun pula nak habis tak tahulah kan. Dan itu adalah tanam azam dulu, tanam azam dapat pahala dah kan. Bila kita tanam azam kita sudah pun mendapat pahala. Jadi terjemahan yang saya gunakan adalah terjemahan oleh Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraqi. Dia punya penerbitnya daripada Jabal Maraqi Sdn Bhd. Boleh itu sebagai rujukan untuk kita mulakan kita punya pengajian kita pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim. Segala puji bagi Allah, Raja yang amat bijaksana, amat hakim, amat pemurah, amat mulia, amat perkasa lagi, amat penyayang. Alladzi fatara as-samawati wal arda biqudratihi wa dabbara al-umura fid dharain bihikmatihi. Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dengan kudratnya, mentadbirkan segala pekerjaan pada 2 negeri ini, yakni pada dunia dan akhirat ini dengan hikmahnya, kebijaksanaan. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, yang menjadikan makhluk manusia dalam seelok-elok bentuk pendiriannya. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan dia tidak jadikan jin dan manusia melainkan bagi beribadat kepadanya. Wat tariqu wadihun lil qasidin. Maknanya nak kata di sini jalan itu amat nyata. Jalan itu maknanya jalan menuju Allah Ta'ala, jelas ya, bagi segala orang yang menuju kepadanya, bagi semua orang yang mahu mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jalan itu jelas dan dalil atasnya amat nyata. Wa dalilu alaihi la'ifun lin nadhirin, bagi orang yang menilik padanya dan bagi orang-orang yang melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat jalan itu jelas juga ya. Dalilnya jelas. Dalil ini apa? Dalil ini petunjuk jalan kan? Dalil ini maksud dia petunjuk jalan. Jalan jelas, petunjuknya pun jelas bagi orang yang menilik, maknanya orang yang sentiasa melihat, mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin dekat sini, walakin Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyesatkan orang yang dia kehendaki dan memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui siapakah orang-orang yang mendapat hidayah. Maknanya nak kata seolah-olah walaupun jalan itu jelas, caranya pun jelas, petunjuknya pun jelas, habis itu kenapa tak sampai? Kenapa tak semua orang sampai? Kat sinilah Imam Al-Ghazali rahimahullah kembalikan ketentuan kepada kemahuan Allah Ta'ala, iaitu Allah nak begitu. Allah nak sesatkan orang ni, Allah nak beri hidayah kepada orang ni. Itu bukan bermaksud Allah itu buat suka hati dia, bukan. Maknanya memang Allah buat itu mengikut kemahuan Allah Ta'ala, tapi bukan macam kita faham. Kita faham suka hati ni tanpa perkiraan, suka hati kita lah nak buat apa pun. Tidak. Masyiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ataupun kemahuan dan kehendak Allah Ta'ala itu ada di punya kerangka dia. Maknanya ada sistematik dia, ada dia punya undang-undang dia, ada cara yang kita boleh faham sedikit walaupun tidak keseluruhan.
Allah SWT sebut di dalam Al-Quran banyak. Siapakah orang yang Allah beri hidayah? Allah beri hidayah kepada orang-orang yang bertaubat. Allah beri ketenangan kepada orang-orang yang berzikir. Allah bagi jalan ketenangan kepada orang-orang yang bermujahadah. Jadi kehendak hidayah itu ada dia punya nak sampai, cara sampai. Tapi Allah tak bagi hidayah kepada siapa? Allah tak bagi kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Itu yang Allah tak bagi hidayah. Jadi dia kata ada, walaupun itu adalah kehendak Allah Ta'ala secara keseluruhan, tetapi di dalam memahami masyiah Allah Ta'ala itu ada dia punya cara yang boleh kita faham serba sedikit, barulah kita boleh menuju kepada jalan tersebut. Begitu, walaupun jalannya jelas, petunjuknya pun jelas, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendak mengatasi segalanya. Hanya nak kata ada orang yang memang sudah dicelakakan kerana sebab 1, 2, 3, 4, 5. Ada orang-orang yang layak menerima hidayah 1, 2, 3, 4, 5 kerana sebab-sebab tertentu, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk tersebut. Nah, ini baru permulaan yang dia punya dalam, kalau kitab ini dikatakan khutbatul kitab. Khutbah maknanya muqaddimah kitab. Bagaimana dia boleh nak menulis kitab ini, ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi al-abrari at-tayyibin ajma'in. Dan rahmat Allah dan salamnya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala para nabi dan segala rasul, dan atas segala keluarganya yang abrar, lagi yang baik-baik sekaliannya. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penghulu para nabi, dan ada ulama menyatakan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala anbiya adalah muqaddimah kepada Nabi SAW. Semuanya menuju kepada Nabi, dan Nabi kepada segala Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi kepada segala, bukan penghulu Nabi saja. Nabi kepada segala Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, kenapa, apakah bukti yang dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan kepada para Nabi ini, apabila datangnya seorang Nabi yang membenarkan kamu, iaitu Muhammad, engkau hendaklah ikut dia. Sebab itu Nabi kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad. Nabi kepada para nabi yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalam. Hakikatnya, ya, walaupun mereka tidak bertemu di alam dunia ini, mereka bertemu di alam roh dan di alam Isra Mi'raj itu. Nabi mengimamkan semua nabi itu adalah petunjuk bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketua segala para nabi dan nabi kepada segala Nabi alaihi wassalam. Kemudian yang dimasuk, ketahuilah wahai sekalian saudaraku, Allah telah memberi kebahagiaan kepada engkau dan kepada kami dengan kerajaan-Nya. Sesungguhnya segala ibadah itu adalah buah kepada ilmu, faedah umur dan hasil yang dituntut oleh hamba dan mata benda pernikahan bagi segala awliya dan jalan bagi segala orang yang kuat. Okay, panjang sikit kat sini. Dia nak kata, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan penghujung segala yang kita nak buat di dalam alam ini, buatlah apa, meniaga ke, belajar ke, berusaha ke, penghujungnya akan pergi kepada ibadah itu sendiri. Itulah buah akhir yang kita nak. Nak kata kita punya tujuan dalam segala amalan-amalan kita itu, penghujungnya kita nak mencapai satu bentuk ibadah. Ya. Annal ibadata samaratul ilmi wa faidatul umuri. Maknanya faidatul umur, faedah umur ini maknanya seolah-olah hasil akhir seumur hidup kita, itulah perkara yang paling berharga. Wa hasilul abdi, hasil abdi ini hasil yang dituntut oleh hamba. Wa bidha'atul awliya, bidha'atul awliya adalah barang-barang para awliya, barang dagangan para awliya. Maknanya itulah dia punya harta benda mereka, ya. Wa tariqul aqwiya, dan jalan bagi segala orang-orang yang kuat. Kuat dalam erti kata ini adalah kuat orang yang bermujahadah. Wa qismatul a'izzah, dan bahagian bagi orang-orang gagah perkasa, ya. Wa maqsidu dzawil himmah, dan tempat tuju bagi orang yang mempunyai cita-cita dan lambang orang yang mulia. Wa syiarul kiram, iaitu nama orang yang mulia. Dan pekerjaan
wa hirfatur rijal, dan pekerjaan orang lelaki. Lelaki yang dimaksudkan dekat sini bukan yang perempuan tidak boleh. Ar-rijal bermaksud di sini adalah ar-rijal yang orang yang hebat, orang manusia yang sejati, yang dia merangkumi dalam hidup wanita. Dan pilihan orang yang mempunyai mata hati, yang apa di sini disebut wahtiyaru ulil absar. Maknanya orang yang mempunyai mata hati melihat ibadah inilah yang dipilih. Ibadah secara keseluruhan ini, inilah pilihannya. Bukan dunia, bukan benda-benda lain. Maknanya orang yang mempunyai mata hati ini melihat tumpuannya ini kepada ibadah itu sendiri, dan iaitulah jalan kebahagiaan dan jalan ke syurga. Wahia sabilus sa'adah wa minhajul jannah. Dan jalan ibadah inilah akhirnya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku Tuhan kamu, maka sembahkanlah aku, sembahlah aku. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan bagi kamu dan usaha kamu itu disyukuri. Maknanya ini balasan, maksudnya apa? Syurga itu. Syurga itulah balasan bagi kamu, yang seolah-olah setelah kamu beribadah maka masuklah kamu ke dalam syurga. Itu jalan bagi orang-orang yang beribadah. Kemudian itu dia punya statement. Okey, ibadah adalah satu lambang kemuliaan, satu tajuk yang besar, yang jalan menuju syurga mengikut jalan itu. Okey, kemudian kamu menilik padanya dan kami mengamati jalannya. Dan daripada situ Imam Al-Ghazali mengatakan, bila kita tahu benda tu hanya ibadah jalan menuju syurga, habis itu macam mana jalan menuju ibadah? Bagaimanakah jalan untuk menuju kesempurnaan ibadah? Apa cara-cara dia? Jadi di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau melihat jalan menuju Allah Ta'ala ini seolah-olah macam kita berjalan menuju kepada satu destinasi. Di sana ada cabaran-cabaran. Macam kalau kita balik kampung, kita nak balik ke Kota Baru, kita boleh pilih nak ikut Gua Musang atau nak ikut LPT. LPT tambah 2 jam, Gua Musang sini ke Gua Musang 8 jam, LPT 10 jam, campur BRT jadi 12 jam. Jadi kat situ seolah-olah dia faham mana-mana sahaja destinasi yang nak dituju, ada shortcut dia, ada cara dia, ada tips-tips dia. Apatah lagi kalau destinasi teragung, pastilah lebih besar cabaran dan godaannya untuk dilihat. Kenapa dia buat begini? Kerana jalan-jalan menuju Allah SWT ini bukan boleh diteroka dengan apa nama? Dengan sekadar ilmu yang ditulis. Jalan yang diterus menuju Allah SWT ini memerlukan satu mujahadah, memerlukan satu jihad melawan hawa nafsu, memerlukan satu latihan riyadhah, memerlukan satu kehidupan yang khusus. Sebab itu orang-orang yang tidak pernah melalui jalan ini, dia memerlukan panduan. Jadi kat sini kita katakan seolah-olah Imam Al-Ghazali sedang memandu manusia untuk memberikan beberapa tips mengikut pengalaman beliau sendiri. Kita boleh kata 10 tahun beliau berusaha ini sangat memahami apakah dia jiwa, apakah dia nafsu, apakah dia syaitan, bagaimana cara syaitan menggoda dan seumpamanya. Kemudian kami menilik padanya dan kami mengamat-amati jalannya dan dari permulaannya hingga sampai kepada tempat yang dimasukkan, yang dicita-citakan oleh para salikin. Maka kita dah tahu ibadah jalan yang pun jelas. Bila dia tengok dengan jelas, maka tiba-tiba didapatinya jalan itu sangat sukar dan susah. Jalan pendakian yang sukar itu, jalan-jalan pendakian yang sukar itu besar-besar. Maknanya halangan-halangan di dalam jalan menuju Allah Ta'ala ini, jalan ibadah ini sangat sukar. Halangannya itu sangat besar, kesusahan itu amat berat, perjalanannya jauh, kebinasaannya juga amat besar. Di sini dia punya terjemahannya,
halangan dan rintangannya juga banyak. Benda-benda yang merosakkannya dan memutuskan tersembunyi banyak. Landmine, bom yang tertanam tu kan, banyak perangkap. Jadi jalan itu jelas, petunjuk jelas, tapi rupanya banyak cabaran, banyak dia punya halangan-halangan yang membahayakan kan, yang tersembunyi. Dalam masa yang sama perampas yang juga banyak. Perampas apa? Perampas ni mungkin kita katakan perampas ini maksudnya penyamun lah. Di tengah-tengah jalan tu bukannya kita bawa barang kita sampai dengan selamat, tidak, banyak juga penyamunnya. Jadi kena ada escort, kena ada persediaan. Gharizatul azizatul asya'i wal atba', member pun tak ramai, nak pergi jalan pun tak ada orang, tak ramai orang yang bersama-sama, kawal pun tak ramai, pengikut pun tak ramai. Kemudian apa dia kata, wa hakadha yajibu an takun, dan demikianlah memang sepatutnya macam tu. Benda yang susah jalannya memang kena susah, benda yang mahal jalannya memang kena mahal. Kalaulah benda yang susah jalannya senang, dah ramai dah akan sampai. Tapi oleh kerana barang itu atau jalan itu jalan yang cukup hebat, jalan itu jalan yang cukup luas, jalan itu jalan yang cukup besar nilainya, maka tabiatnya memang kena susah. Kalau senang semua orang dapat, kalau senang tak berharga lah. Dan oleh kerana itu jalan itu walaupun besar, walaupun luas, walaupun jelas, tetapi halangan-halangannya itu sukar kerana tabiat jalan begitu. Jalan ibadah ini tabiatnya begitu sukar, ya. Kerana apa? Kerana ia adalah jalan ke syurga. Memang kena macam tu. Adakah seumpama itu membenarkan apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat. Sesungguhnya syurga itu dihiasi, ya, dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita tak suka, kesusahan-kesusahan yang kita tak suka, dan neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang kita suka. Sebab itu susah sebenarnya. Jadi seolah-olah susah itu pada apa? Pada kesukaan, pada cinta kita sahaja sebenarnya. Hakikatnya jalan yang ke syurga itu susah bagi orang yang mencintai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu mencintai akhirat, mencintai Allah SWT, jalan ke syurga tidak sesukar yang dibayangkan. Kerana jalan ke syurga, kenapa dimaksudkan jalan ke syurga itu dihiasi dengan benda-benda yang tidak disukai? Maksudnya tidak disukai oleh nafsu. Neraka itu dihiasi oleh perkara-perkara yang disukai, perkara yang disukai oleh nafsu. Sebab itu sebenarnya jalan menuju syurga ini adalah semuanya pada jiwa manusia. Manusia boleh kawal jiwa dia, mudahlah itu sampai ke syurga. Manusia bermasalah dengan jiwanya, susah nak tundukkan jiwa dia, sukarlah perjalanannya. Sebab itu Allah SWT menyebut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang mentakuti kedudukan Tuhannya, ataupun dalam tafsir yang lain mentakuti berhadapan dengan Tuhannya, maka dan dia melarang jiwa nafsunya itu daripada jatuh, maknanya daripada tenggelam, maka syurgalah tempat kesudahannya, kan? Maknanya seolah-olah sesiapa yang boleh menahan ataupun mendidik jiwa dan mendidik nafsunya, dia akan menuju kepada syurga. Kerana apa? Kerana syurga yang dihiasi dengan kesusahan itu bertukar. Jadi dihiasi dengan jiwa yang sudah terdidik, dihiasi dengan perkara-perkara yang tak ada masalah, perkara-perkara yang disukai oleh jiwa yang sudah terdidik. Okey, ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, ala wa innal jannata haznun birabwatin, ala wa innan nara sa'lun bisahwatin. Ketahuilah bahawasanya syurga itu duka berpanjangan
Dan ketahuilah bahawasanya neraka itu senang lenang dengan keinginan. Maksudnya nak kata, nak jalan menuju syurga ini banyak sedih. Sebab apa? Sedih sebab jiwa itu perlu sentiasa ditekan. Jiwa ini sentiasa perlu dididik dan ditekan, barulah dia boleh masuk ke syurga. Tetapi kalau seorang itu melayani jiwanya, melayani nafsunya, apa yang diingininya semua diturutinya, maka itu senang, auzubillah, senang untuk ke tempat lain ataupun ke neraka, auzubillah min zalik. Kemudian di samping yang demikian itu sekaliannya, bila dah begitu keadaannya, syurganya begini, jalannya susah, syurga itu dihiasi dengan begitu pula, dalam masa yang sama kan, hamba itu lemah. Zaman sekarang ini susah. Zaman dulu pun dah susah, sekarang petah lagi kan. Pekerjaan agama ini dalam berarti kata sebenarnya urusan agama ya. Urusan agama itu pergi datang ini saya rasa tidak berapa tepat. Maksudnya mundur itu lebih tepat ya. Wa amru dini mutaraja', maknanya perkembangan agama juga mundur. Wal istirahu qalilun wasyughlu katsir. Masa yang lapang tak banyak, kerja pula banyak, umur pula pendek, dalam beramal pula cuai. Wan naqitu basirun, dan juga orang yang memperhatikan Allah SWT, maknanya pun cukup teliti dalam melihat sesuatu perkara. Wa ilallahi basir, dan semuanya itu menuju kepada Allah SWT. Ajal pula dekat, perjalanan itu jauh. Dan akhirnya kat situlah dia nak kata, bila pelbagai cabaran-cabaran yang dibawakan itu, akhirnya apakah dia yang perlu dibekalkan? Wa ta'atu hiya zadu fala budda minha. Dan ketaatan itu adalah satu bentuk bekalan yang pasti perlu diperlukan ya. Maka ketaatan adalah bekal yang tidak dapat tidak daripadanya, maknanya perlu kepada bekalan untuk mengharungi perjalanan itu. Wahya faitatun fala maraddalaha, dan bahkan barang siapa yang luput daripada ketaatan tidak boleh dikembalikan. Faman ghafira biha faqad faza wa sa'ada 'abadal 'abidin wa man fatahu dhalik faqad khasira ma'al khasirin wa halaka ma'al halikin. Barang siapa yang luput demikian itu, maka sesungguhnya dia telah rugi bersama orang-orang yang rugi, dan binasa bersama orang-orang yang binasa. Maka jadilah keadaan ini dari Allah perkara yang terbelit-belit dan bahayanya amat besar sekali. Maknanya apabila kita mengetahui kehidupan kita ini, masalah kita dah banyak, umur kita pula pendek kan? Cabaran kita, penyakit-penyakit kita pun banyak juga. Dengan kehidupan yang sedia ada pun dah sibuk, habis tu bila nak fikir masalah mendidik jiwa ni, itu dia punya kesukaran. Bila masa pula nak fikir dalam menuju Allah Ta'ala, kita sibuk dengan kita punya kehidupan, keluarga, kewangan, banyak pekerjaan. Itu pun dah tak cukup kepala nak fikir kan. Habis tu bila pula nak fikir pasal masuk syurga. Jadi seolah-olah Imam Al-Ghazali nak menyatakan bahawa ia memerlukan satu usaha lain, satu taufik lain, satu cara lain, satu jalan yang khusus yang tertentu yang perlu diteroka oleh orang-orang yang nak menuju ke syurga ini. Dalam arti kata lain, secara asalnya kalau orang tu follow je, ikut je elok tanpa berjuang menuju Allah Ta'ala ini, maka orang ini sukar ataupun orang ini bahaya. Orang ini bahaya sebab dia rasa dia dah okeylah, aku ni syurga, aku pergi surau sikit-sikit kan, baca Quran sikit-sikit, berpuasa penuh, bayar zakat. Orang macam ni bahaya kan, seolah-olah begitulah. Kerana apa? Kerana dia tidak merasakan bahawa jalan ke syurga ini sukar. Dia tidak ada rasa perjuangan, dia nak berjuang, nak melawan jiwa dia. Sebab itu bila kita baca buku-buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebenarnya banyak dia nak menegur ataupun memberitahu kepada kita hakikatnya nak menuju Allah Ta'ala ada jalan yang tersendiri. Bukannya secara asalnya bila kita ikut baik je terus sampai, tidak, dia tak begitu. Dia ada
susul, galur ataupun dia ada susunan yang tertentu, perjalanan yang tertentu untuk diikuti, dan barulah boleh sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti dulu setakat ini sampai di sini dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahmuman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik nawasina bi yadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsika wa anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'thartani fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.